Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara Colin Rosario? Aduhai, apa khabar saudara? Doa saya agar anda semua sihat walafiat ya. Begitu juga dengan Puan Siti Farhana Syahbudin, Saudara Anwar Jubin, saudara menuju alam akhirat. Berkemban. Panas ni. Memang panas sekarang saudara. Begitu juga dengan saudara Puan Halimah Hashim, saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Syahar Ibrahim, Puan Dahlia Hassan, saudara Hafiz Wan Basirun. Apa khabar saudara? Puan Zaharah Yusof. Apa khabar Puan? Rasanya Puan Zaharah Yusof ni orang Kelantan lah kak. Saudara Anwar Jubin daripada Meru Kelang. Apa khabar saudara? Musim panas ni ya. Puan Aminah. Itu Kak Minah di Terengganu. Malik. Saudara menuju akhirat. Bertambah lagi panas kita malam ni. Aduhai. Tak tahulah saya panas ke sejuk. Saudara Mat Sepana. Apa khabar saudara? Saudara Abu Nems. Pak Unggal, saudara Muhammad Asri dari Kuantan. Apa khabar saudara? Itu juga dengan saudara Taram Shah Saleh daripada Johor Bahru, daripada Muar. Bukan Johor Bahru, daripada Muar. Saudara Abdul Rahman. Banyak lagi kopi lagi saudara Taram, jangan risau. Saudara Joka Kuih Seruh daripada Kuantan, saudara Abdul Malik, saudara Tarmizi Al-Kasih, saudara Syamsuri, saudara Puan Hamidah Kamat. InsyaAllah tak lama lagi dah nak puasa dah. Betul lah tu. Saudara Adam Yusof, saudara Rizal Manatan, Kekanda Khamis daripada Puchong. Apa khabar sahabat? Moga anda sihat. Saudara Muhammad Hashim, saudara Abu Nem, saudara Azmi Omar daripada Mindef, saudara Mindef Kuala Lumpur. Itu juga dengan saudara Muhammad Ali Robidin bersama pasangannya. Sentiasa kita berdoa agar sihat walafiat dan berbahagia. Kita juga dengan Puan Rusinin Kuringot. Apa khabar saudara Puan? Moga sihat bahagia. Nampak Rusinin pun hadir bersama pasangannya. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Saudara Carly Kyle. Khabar baik. Dan insyaAllah saya akan santun satu persatu nanti usai pencerahan ini. Kerana malam ini ada beberapa perkara yang perlu saya nyatakan kepada saudara, perlu kita bicarakan, saudara. Baik. Sebagai biasa, permulaannya saya harus menyatakan apa yang dikirimkan kepada saya oleh sahabat kita, saudara Rio daripada Universiti Melaya. Hari ini tanggal 30 Mac, hari Rabu, tinggal 6 hari lagi saudara. Tak lama dah. Tinggal 6 hari saja lagi kita menuju bulan Ramadan yang cukup mulia. Dan ini adalah hari yang ke-735. COVID-19 masih lagi belum mau beredar daripada bumi tercinta ini. Menurut saudara Rio, tiba-tiba naik balik daripada 13,336 kemarin. Semalam jumlah yang dilaporkan jangkitan adalah 15,215. Ada peningkatannya, saudara. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 4,167,418 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam tiada laporan sama ada yang baik ke. Tak ada laporan, tak ada. Dan masih lagi mereka yang sembuh daripada rawatan ini adalah 3,896,489. Artinya tiada warga yang dijangkiti oleh virus corona itu yang sembuh. Puan Mariam. Dan angka kematian semalam menokok kepada 64 orang. Menjadikan jumlah kematian sudah pun menjangkau 34,906 orang yang terkumpul. Jadi sebab itu saudara, kita harus menjaga kebersihan diri kita, jaga kesihatan kita, jaga keselamatan keluarga kita saudara. Kalau tiada keperluan, tak perlulah kita nak keluar rumah. Saudara, sebab saya melihat bahawa memang ada jumlah yang tak begitu tinggi, tapi setakat hari ini masih ada plus minus. Seperti macam di Selangor ada peningkatan kepada 6,985. Tapi di Johor ada kurang sikit, daripada 7 kepada 751.
Di Sabah ada sedikit peningkatan pada 2051, tapi di bawah 1,000. Cuma yang angka 1,000 ke atas, dua saja, iaitu Selangor dan wilayah Persekutuan. Di mana semalam menunjukkan angka kenaikan wilayah Persekutuan 1,434. Dan di Sarawak juga saya nampak ada peningkatan yang ketara kepada 828. Tapi ini Kedah, Terengganu masih lagi boleh bertahan, berkurangan. Lain-lain negeri nampak gayanya ada penambahan. Jadi sebab itu teman-teman semua harus berwaspada. Dan hari ini cuaca gelombang masih lagi, gelombang panas ini. Saya terasa bahangnya saudara. Kalau kita lihat daripada laporan saudara Rio, untuk bulan ini, bulan Mac, dengan jangkitan 15,215, artinya untuk bulan Mac sudah pun meningkat 639,223 warga kita yang dijengah ataupun dijangkiti oleh virus corona. Berhati-hatilah. Saudara Maharabiah Abdullah, 4 hari lagi, bukan 4 hari lagi, 6 hari lagi, itu perkiraan saya. Dan masing-masing kita tengoklah siapa yang betul. Anak bulan belum nampak lagi saudara. Baik saudara, usai pencerahan tentang COVID, kita seperti biasa ambil sedikit waktu untuk e-commerce. Sikit saja saudara. Dan tak ada gambar pun, saya tidak dapat menunjukkan bahan-bahan. Jadi kepada mereka yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Dengan Al-Azhar, jangan lupa haruman al-bakurnya dan wangi-wangian yang baunya datang daripada Timur Tengah saudara. Samping itu jangan lupa rendang tok yang dihasilkan oleh ibunya bersama dengan kuih bahulu berdal. Dan dekat-dekat puasa saudara, tentulah rendang tok ini boleh jadikan lauk pauk kita. Tak payah nak pergi beli berebut nak beli lauk pauk, simpanlah rendang tok. Azhar juga ada memasarkan gula O. Jadi kalau mereka yang concern pasal berhubung kesihatan, eloklah ambil gula O sebagai gula manisan, cukup 1 titik. Kerana gula O tanpa kalori saudara. Bagi mereka kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa talian Siti Farehah 017-711-4300. Saudara Puan Melati, Puan Maznah, Siti Farehah di talian 017-711-4300 dengan dendeng manisnya. Sibukkanlah dia. Tadi pun saya tengok sibuk dia menyediakan pesanan teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai makan bersama dengan kanji untuk bulan puasa, saudara. Dan jangan lupa untuk warga di Lembah Kelang, Syauqi dan syarikat Kizinis, itu buah-buahan seperti kiwi, ceri, anggur. Tapi yang paling penting adalah buah tamar ataupun buah kurma. Ada ajwa, ada mariami, ada al-safi, semuanya grade AAA. Harganya lebih murah daripada harga di pasar saudara. Telefon Syauqi di talian 012-357-5703. Boleh terus dihantar ke rumah saudara. Dan jangan lupa saudara, makanan harian kita iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Di mana saja anda berada, popiah sira Lady Maria boleh dihantar kepada saudara. Telefon Saudara Nizam 019-435-1203. Dan jangan lupa juga saudara, produk teman kita iaitu Tokoh Jamu Kemaman, Saudara Zul. Banyak produk-produknya, tapi yang ingin saya utarakan adalah tentang madu tualang Gold Special Quality. Saudara, Saudara Zul di Toko Jamu Kemaman, saudara boleh hubungi di talian 019-917-0449. Kerana ada madu tualang. Ini madu tualang ini adalah hasil daripada lebah. Madu lebah daripada hasil bunga-bunga liar hutan tropika. Meningkatkan imunosi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung, saudara. Dan ia juga adalah elok untuk jadikan susulan rawatan kepada mereka yang pernah menghadapi COVID-19. Begitu juga jangan lupa kalau mesan madu tualang daripada Toko Jamu Kemaman, boleh juga sudah pesan madu apple cider organik.
madu apple cider kau gini ini 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple yang dicampurkan dijadikan madu apple cider secara sedap makanya dan baik untuk mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak-lemak, masalah pengadaman seperti sembelit dan asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Ia turut membantu masalah gout, sakit sendi dan otot serta stroke. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 019 917 0449 Tokoh Jamu Kemaman. Itu saja untuk e-commerce kita. Baik saudara, kita masuk tentang naluri kehidupan. Ingat saudara, beberapa hari je lagi insya-Allah saudara, Ramadan yang kita tunggu bakal tiba. Kegembiraan yang tidak mampu diungkapkan apabila Allah SWT memberikan keizinan untuk kita sekali lagi mengikuti madrasah Ramadan. Sebenarnya saudara, inilah bulan yang cukup hebat untuk kita memperhebatkan lagi ibadah kita. Kita bermuhasabah segala kesilapan dan kesalahan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Di samping itu menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bulan yang elok untuk kita memperbanyakkan sedekah serta melakukan tadarus Al-Quran saudara. Sebenarnya saudara, bulan Ramadan ini sebenarnya amat dicintai dan disukai oleh baginda Rasulullah kehadirannya. Sehingga kan daripada bermula Rejab lagi, bila datang saja bulan Rejab, baginda Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya dapat ditemukan dengan Ramadan. Jadi bahkan para salafus yang soleh juga turut berharap agar Allah mensejahterakan mereka supaya kita dapat bertemu Ramadan. Begitu juga dengan diri kita saya. Jadi untuk itu bersamalah kita panjatkan doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Sama-sama kita beramal, banyakkan bersedekah, banyakkan infak, makanan dan sebagainya. Saya mendoakan agar anda memperoleh kebahagiaan dan dipanjangkan jodoh untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Saudara, usai naluri kehidupan, kita santun sedikit mutiara kata. Ini kiriman Cikgu Ibil. Dalam mutiara kata ini adalah petikan daripada hadis Ahmad. Kata Cikgu Ibil, tidak lurus iman seseorang hamba sehingga lurus hatinya. Dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Jadi artinya bicara kita harus lurus. Barulah kita lurus hati kita dan luruslah iman kita. Saudara, terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman kata-kata mutiara untuk kita berkongsi bersama. Seperti biasa saudara, membuka bicara, lain tidak. Salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Telah pun saya nyatakan semalam, mana bulan ini, 1 bulan, bolehlah saudara membuat permohonan. Dan insya-Allah ada rezeki pada 20 bulan, maka wang tersebut akan dikeluarkan secara tuntas sejumlah RM10,000 bagi mereka yang berkelayakan. Kalau yang tak berkelayakan tu mungkin dapat sekitar 10% saja daripada simpanan yang ada. Bersama-samalah kita berdoa agar anda memperolehi wang hasil titik peluh anda. Bukan wang lain, wang bukan milik sesiapa, ini milik anda sendiri yang anda tabungkan daripada hasil jerih perih kita bekerja saudara. Baik. Tajuk bicara kita malam ini saudara adalah marhain di lubuk derita. Kita rakyat marhain ni sentiasalah berada dalam di lubuk derita. Penderitaan kita siapa yang tahu? Orang tak dapat tahu, kita sahajalah yang mengetahui. Saya amat menyelami perasaan dan kehidupan warga marhain sebab saya meletakkan diri saya seperti anda sebagai warga marhain. Kita bukan orang kayangan saudara. Jadi sebelum saya meneruskan pencerahan, biasa kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saya suka sangat dengan Pak Nazil ni. Tiap-tiap hari dia hantar. Tanpa culas, beliau akan mengirimkan pantun untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih Pak Nazil. Kata Pak Nazil, bunga melati si bunga dahlia, tumbuh liar di tepi kantan. Ada hati nak putihkan ia, jangan dibiar menjadi hitam. Jadi kalau kita nak memutihkan suasana politik dan sebagainya, lakukanlah. Jangan dibiarkan ia terus menjadi hitam.
Itu kata Pak Nazil. Tambahnya lagi, beliak mata baru naik sama udang sekarung kerang. Ada mata, pandanglah yang baik, bukan memandang perkara dilarang. Kata Pak Nazir, baru naik tu ikan yang baru didaratkan dari laut, itu ikan beliak mata yang baru naik. Itu maksudnya beliak mata baru naik tu ikan baru sampai ke daratan. Jadi kalau kita ada mata, kita pandanglah yang baik, bukan memandang perkara yang dilarang. Terima kasih Pak Nazil atas pantun dan juga peringatan untuk kita semua. Baik saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Saudara, sebenarnya dalam segmen Gedung Ilmu ini yang dari culipan buku yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, iaitu menurut buku sebut, orang tua-tua kita dulu sering berpesan supaya pemimpin yang hendak kita lantik untuk jadikan pemimpin hari ini dan masa akan datang, khususnya pemimpin warga bangsa Melayu, mereka hendaklah memegang pada syarak dan adat. Ini mesti kata mereka, menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang tidak loba. L-O-B-A, loba. Kerana menjadi pemimpin yang tamak haloba. Itu loba tu perkataannya haloba. Bila menjadi pemimpin yang tamak haloba, maka ia memerintah dengan kuat kuasa. Ia menurutkan nafsunya, memburu harta, mencuri, merampas. Ianya biasa. Pemimpin yang tamak haloba ni, dia mencuri ke, dia merampas apa semua, biasa pada dia. Menipu, merompak, ianya bangga. Malah bila dia menipu, dia merompak, dia rasa bangga. Negeri rosak, rakyat menderita. Kata pemimpin terdahulu juga, jika mereka ini dijadikan pemimpin, maka balalah yang menimpa. Dijadikan tua, memupus harta, pupus harta yang kita miliki. Jika dijadikan induk, memunah pusaka. Pusaka yang kita ada pun akhirnya punah ranah, saudara. Dan memimpin negeri, hidupkan nista. Nista ni penuh dengan kecelaan, saudara. Jadi itulah keadaannya, supaya kita jangan memilih mereka yang tamak holoba menjadi pemimpin. Kita sambung lagi malam besok, culipan daripada buku sebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku yang begitu berarti bagi saya untuk kita kongsi bersama. Baik, saudara. Seperti biasa, saya juga harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube. Maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya juga tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang anda lakukan, malahan jika ia melanggar peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Jadi berhati-hati saudara, menggunakan bahasa, biarlah bahasa yang baik sebab kita adalah warga cinta damai. Saya kena ingat, ini sebagaimana yang saya katakan, ini pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi informasi supaya warga kita mengetahui latar keadaan sebenarnya. Saya cuma memberi informasi tanpa untuk membela sesiapa pun, saudara. Dan ini, ruangan ini percuma. Kalau ada orang nak kutip duit dan sebagainya, jangan dilayan. Pencerahan ini berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paling penting saya. We must agree to disagree. Artinya saya tak mengamalkan sikap diktator. Bukanlah apa yang saya lontarkan mesti saya ikut. Kalau baik, fikirkan bersama, jadikanlah ia sebagai tauladan dan juga sempadan kehidupan kita. Kalau rasa-rasa tak sesuai, tak baik, jangan pakai. Tak ada masalah pada saya, saudara. Kalau rasa nak berhujah, berhujahlah dengan bahasa yang sebaik mungkin. Kerana sebagaimana saya katakan, kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan dengan penuh harmonis. Ingat, saudara. Baik, saudara. Saya juga ingin mengingatkan juga kepada anda bahawa masih lagi teman-teman bertanya kenapa tak ada notification bila saya membuat siaran. Sebenarnya saya nak bagi tahu, saya tetap akan bersiaran jam 9.30 malam tepat. Cuma kalau saudara tak dapat, artinya saudara kena masuk balik, subscribe balik Amir Hijaz Fans, subscribe, share, like. Itu saja, saudara.
Kalau ada masalah, ada gangguan di Facebook, berpindah kepada Instagram. Juga Amir Hijaz Fan, sila like, share dan subscribe saudara. Saudara Thomas Tan pun dia dah masuk dalam Instagram pula dah sekarang ni. Jadi bagi saya lah kita perlu sentiasa upgradekan kita punya live ini. Kalau tidak nanti kadang-kadang mungkin ketinggalan. Dan saya hanya bersiaran mulai apabila hari pertama kita melakukan ibadat solat tarawih bermula jam 10 malam dan sepanjang bulan Ramadan. Sehingga sebelum bulan Ramadan ini tepat 9.30 malam, insya-Allah badan sihat, fikiran terang, cerah, tetap saya akan hadir memberi pencerahan yang semampu yang boleh saya lakukan saudara. Baik saudara, saya juga harus mengingatkan kepada saudara bahawa gelombang kepanasan yang melampau masih terus melanda negara kita ini saudara. Memang badan dah tak boleh tak sedap badan dah. Sebab itu saya katakan kalau saudara mesti banyakkan minum air. Air panas, air panas mati ataupun kalau dekat-dekat rumah saudara ada orang jual air kelapa, minumlah air kelapa untuk menyejukkan badan. Saudara, di samping itu sering kita mandi dan yang paling penting, ini peringatan sebab saya tengok dalam culipan kawan-kawan bagi tahu dalam rumah kita tu sediakanlah sekurang-kurangnya 1 baldi air yang ditakung, letakkanlah dalam bilik air supaya kalau ada ini dia panggil heat wave, iaitu gelombang kepanasan tersebut, dia akan terus cari air. Takut nanti kalau tak ada air dalam rumah kita, badan kita yang ada air, maka heat wave ataupun gelombang itu kena pada kita. Dan ini boleh mengakibatkan kita lumpuh dan sebagainya. Jadi saudara, pastikan dalam rumah kita sentiasa ada takungan air sekurang-kurangnya 1 baldi. Saudara, sabarlah sebab saya dapat tahu bahawa di Jitra katanya sudah pun melampaui 40 darjah Celsius. Itu di Jitra Kedah. Teman-teman yang lain juga berkirim berita kepada saya. Di samping itu, bila datang waktu petang, maka hujan ribut petir yang datang. Jadi saudara, jaga diri saudara baik-baik. Elakkan untuk kita sentiasa berada di luar rumah. Duduklah, rawatlah cinta kasih bersama keluarga saya. Dan saya juga masih lagi ingin menyatakan memohon. Sejujurnya saya memohon kepada teman-teman di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, tolonglah. Tolong siasat, tolong semak. Sila adakan operasi di setiap pasar dan pasar raya. Sebab harga barangan terus meningkat saudara. Bukan main-main lagi. Banyak pasar raya juga telah pun menaikkan harga barang. Apakah ini diizinkan? Sebab kita ada dia punya harga silin. Kita ada akta pencacutan, akta anti sorok dan sebagainya. Kerana sebagaimana yang saya katakan, hari ini, saat ini kesukaran warga untuk mendapatkan bekalan minyak masak bersubsidi. Minyak masak bersubsidi ni tak banyak. Dia bukan satu tong besar. Dia dalam satu plastik. 1 kilo. Dan harganya dulu murah. Tapi kerana ia sudah murah dan ada subsidi dari kerajaan, maka masalahnya sekarang ni di dalam negeri kita susah nak dapat. Tetapi kalau kita pergi ke negara jiran di seberang, macam di Thailand ada. Itu masalahnya. Jadi dalam keadaan ini ternyatalah parasit lintas darat ini masih terus berleluasa. Mereka inilah yang menghimpit kehidupan rakyat dengan melakukan penyelundupan minyak masak. Kerana minyak masak ini dibiayai subsidi oleh kerajaan. Mereka mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Jadi oleh itu para penguat kuasa sewajarnya menggandakan operasi pencegahan. Saudara, saya harap begitulah. Menteri pun jangan duduk diamlah. Rakyat dah letih dah ni. Dengan panahnya lagi. Dalam hati, dalam dada terbakar saudara. Dan hari ini saya menerima satu berita yang agak sedih saudara, yang elok kita kongsi bersama, kita melihat tentang kehidupan rakyat. Kerana saya amat tersentuh saudara bila menatap kisah pilu seorang ibu di Sarawak. Dia mengalami kehilangan suaminya yang telah pun meninggal dunia. Jadi dia tinggal dia anak lelakinya yang sulung dan seorang anak lagi. Malangnya semalam, anak lelaki yang sulung itu telah pun kembali ke rahmatullah, kesan daripada kemalangan jalan raya. Iaitu Yohanis Abdullah, usia baru 20 tahun.
Sedangkan Yohanes ini adalah menjadi tulang belakang kepada kehidupan keluarganya. Kini Yohaneslah pulang untuk selama-lamanya apabila terjebak dalam kemalangan maut selepas motosikal yang ditunggangnya hilang kawalan dan terbabas di jalan Samariang berdekatan dengan McDonald Samariang ketika sedang mencari rezeki saudara. Beliau menjadi pembawa makanan, food delivery. Saya difahamkan bahawa Allahyarham merupakan anak sulung yang menyara ibu dan seorang adik perempuan yang masih bersekolah. Kerana arwah bapanya juga telah lama meninggal dunia. Itulah saudara kehidupan rakyat. Saya amat mengharapkan agar pimpinan di Sarawak segeralah bertemu dengan keluarga tersebut. Berilah bantuan apa yang mampu sebab dia dah hilang mata pencarian. Kerana tak susah nak cari. Pergi ke balai polis trafik di Sarawak boleh bertemu dengan Superintendent Alexon Naga Cabu. Beliau merupakan pegawai penyiasat. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Kuasa Trafik Sarawak, Superintendent Alexon Naga Cabu, bahawa beliau menerima laporan kemalangan tersebut pada jam 11.35 pagi. Dan dari siasatan lanjut, mendapati kemalangan berlaku melibatkan seorang penunggang motosikal yang merupakan penghantar makanan Food Panda. Sedih saudara. Begitulah rakyat yang saya katakan, tergolek tepi jalan dan sebagainya. Siapa nak jaga mereka? Hari ini mereka yang keluarganya, ibunya dan adiknya kehilangan mata pencarian. Di saat-saat kita nak menghadapi kehadiran Ramadan, saya bila menatap berita tersebut saya sayu. Tak maaf saya kadang-kadang saya terkesan. Sebab kita marhain saya. Dan saya harap pimpinan di Sarawak berilah upaya, bantulah. Bukan nak minta banyak pun untuk menyambung kehidupan mereka. Ya saudara. Jadi kepada keluarga Allahyarham Yohanes Abdullah ni, saya mengharapkan mereka bertabahlah dengan keadaan begitu. Kita nak pergi pun jauh di Sarawak, di Kuching Sarawak, saudara, di Samarahan, di mana dekat sama dekat McDonald dia ni di Sarawak. Sedih saudara tengok. Di Jalan Samariang, berdekatan McDonald Samariang di Sarawak. Kalau teman-teman yang ada tinggal berdekatan tu, lawatilah keluarganya. Nak cari alamat tak susah. Walaupun saya tak ada alamat, boleh pergi ke ibu pejabat polis bahagian trafik, tanya tentang ada kemalangan, mereka tentulah punya alamat dan apalah salahnya, hulurkanlah bantuan kepada mereka saudara ya. Dan saya juga mendapat kiriman daripada sahabat saya, saudara Muhammad Ali. Ini di Kota Baru pula. Lepas satu kes, ini bukan kematian saudara. Ini bagaimana seorang warga Marhain dan dia tinggal di kawasan perumahan murah PPRT. Tapi dia berusaha untuk terpaksa dia menjual keretanya dengan harga RM2,500. Asalnya nak jual kereta itu kerana untuk membayar denda ataupun compound akibat melanggar SOP Kementerian Kesihatan. Ini yang saya katakan. Kalau kita nak kenakan compound, tengoklah juga apakah kesalahan itu besar sangat. Akhirnya yang mengalami masalah tersebut hingga sampai nak jual kereta. Sedangkan kereta itulah digunakan sebagai kenderaan untuk dia mencari rezeki. Aduh, sedihnya saya menatap ya saudara Muhammad Ali. Teman-teman yang berkesempatan di Kota Baru, eloklah. Kalau ada bantuan, hulurlah kepada keluarga ini. Aduh, saya bila tengok benda menatap satu kejadian yang mengakibatkan rakyat Marhain. Ini gambarannya. Bumi kita ini bahagia, penuh dengan kekayaan, rakyat masih terus menderita. Jadi saya haraplah untuk teman-teman yang lain, kalau kita ada punya kemampuan, bantulah. Malahan kadang-kadang sebab itu saya kata, di samping kita bercerita tentang kemiskinan, kesukaran yang dialami oleh warga Marhain, kadang-kadang kita sebagai pemimpin atau siapa saja, kita must be smart people. Tapi masalahnya sekarang ni, kenapa kita tidak jadi bijak? Jadi bodoh.
Sebagaimana apa yang berlaku, yang tular hari ini dan semalam. Ini kisah seorang pelajar di seorang siswazah di Pusat Pengajian Tinggi yang dicerca oleh dan dihina oleh seorang profesor. Benar, mungkin video itu katanya berlaku tahun lepas. Tak tahulah sama ada tahun lalu ataupun baru lalu ataupun kemarin. Semalam saya tak ambil kisah. Tetapi seorang profesor tak sepatutnya melakukan cercaan kepada pelajarnya hanya kerana dia tidak ada kemampuan nak beli komputer. Yang lebih menyakitkan hati kita apabila profesor tersebut menyebut, aku bencilah dengan orang yang dalam kumpulan keluarga B40. Kenapa begitu sekali? Beliau adalah merupakan tenaga pengajar di Pusat Pengajian Tinggi yang diasaskan hanya bermatlamatkan untuk memberi peluang kepada warga bangsa kita menuntut ilmu kerana mereka tidak berkemampuan untuk belajar di universiti-universiti yang dikatakan universiti swasta diwujudkan. Dia belajar di UiTM, di Sri Iskandar. Saya bila melihat benda begitu, saya tersentuh. Kerana universiti atau sekolah sepatutnya universiti atau sekolah yang sepatutnya menyediakan keperluan pendidikan. Jadi bila pelajar sebut, siswazah sebut tidak mampu untuk membeli komputer, janganlah diserah dia, janganlah diseranah dia. Patutnya cari upaya. Saya haraplah, bagi saya mengharapkan agar profesor sebut, you deserve to be fired. Walaupun saya dengar Kementerian Pengajian Tinggi telah pun mengarahkan agar Universiti Teknologi Mara memberi penjelasan berhubung isu yang tular dalam satu klip video. Ini kata Datuk Norani Ahmad. Itu alhamdulillah satu tindakan yang cepat, yang bijak. Malahan pihak universiti juga, Universiti Teknologi Mara yang mengatakan bahawa dia akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pensyarah kontrak yang tular memperlekehkan pelajar dari keluarga B40. Demikian menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jano. Saya bersetuju dengan sebarang tindakan itu. Tak sepatutnya. Anda orang terpelajar. Kenapa orang terpelajar boleh bersikap kurang ajar? Bagi saya lah, sebab saya pernah mengalami waktu saya belajar sekolah dulu. Bila tak cukup duit nak beli buku, bila cikgu marah dekat kita, terasa ini kan pula bila dia seranah. Suruh pula, kamu ada kakak ke? Kalau kamu ada kakak, suruh dia gadai emas. Apakah dia tahu kakak tu ada emas? Kamu ada mak ke? Suruh mak kamu gadai emas. Apakah dia tahu latar belakang kehidupan pelajar tersebut? Saya haraplah benda ini jadikan pengajaran kepada setiap profesor, khususnya tenaga pengajar di UiTM. Kena ingat, UiTM itu diasaskan untuk memberi pendidikan, peluang pendidikan kepada warga bangsa Melayu, anak-anak muda kita ini. Mereka dahagakan untuk menimba ilmu, untuk meneruskan kehidupan. Jangan anda merasakan anda dah, sebab saya tengok jugalah gambar tular dalam media sosial, dia bergambar dengan kereta BMW-nya. Anda kaya okeylah. Tapi janganlah memperlekehkan kehidupan warga kita. Ini saudara Ditas dari Kuantan, naik motor plat depan tak ada pun nak saman, tak logik lah. Saya melihat saudara, kadang-kadang undang-undang ini memang baik, yang direka tetapi ada kalanya dalam penguatkuasa undang-undang kita perhati jugalah. Macam mana di Kelantan tadi saya katakan, kerana tak pakai pelitup, maka melanggar SOP, denda RM2,500. Manalah nak cari duit? Tak bayar nanti masuk penjara. Akhirnya terpaksa jual kereta. Nasib baik Datuk Muhammad Ali kata dia bagi tahu rakan-rakan, jiran-jiran dekat masjid, mereka mengumpul wang untuk membantu beliau. Saudara, ini saya haraplah warga kita prihatinlah dengan orang yang tidak senasib dengan kita. Saya pernah hidup dalam kemiskinan, saudara. Saya tahu perasaan kita bila kita dihina. Saya tahu susahnya, jerihnya kehidupan. Jadi sebab itu bila tengok macam berita yang di Sarawak berlaku kematian, anak sulung, adik ada seorang lagi masih sekolah, bapa tak ada. Jadi ini Tuhan menunjukkan pada kita bahawa ada orang yang lebih teruk daripada kita, yang lebih tidak bernasib baik daripada kita. Di samping kita bersyukur pada Allah SWT atas apa yang kita miliki, jangan lupa untuk kita sentiasa bersedekah dan sebagainya, saudara.
Jadilah kita warga cinta damai yang amat prihatin tentang untung nasib teman-teman yang lain. Saudara, Saya juga menerima, semalam ada orang bertanya dengan saya berhubung dengan tuntutan pembayaran pekeso. Saya cuba cari-cari, saya terjumpa kenyataan daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Awang Hashim. Dia kata bahawa permohonan untuk pengeluaran wang tersebut akan diproses dalam tempoh 7 hari. Itu kenyataan beliau di Dewan Negara apabila menjawab soal pertanyaan daripada Senator Datuk Johannes Abdul Aziz. 7 hari je, saudara. Tak boleh lebih daripada itu. Hanya 7 hari diperlukan Pertubuhan Keselamatan Sosial, iaitu Pekeso, untuk proses pembayaran dan perlindungan skim bencana kerja Pekeso, termasuk juga COVID-19, bagi permohonan tuntutan serta dokumen yang lengkap. Jadi pekerja yang disahkan positif 19 di tempat kerja ataupun person under investigation, PU disabitkan terbabit daripadanya dan disebabkan oleh pekerjaan dan menjalani tempoh kuarantin, bolehlah membuat permohonan tuntutan faedah hilang upaya. Pekeso juga menubuhkan badan bertindak khas untuk menyiasat setiap tuntutan di bawah skim berkenaan. Jadi antara faedah-faedah yang disediakan oleh Pekeso untuk saudara, sebab kita warga pekerja, warga mahen, kita ada bayaran Pekeso dan sebagainya. Faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, macam skim insurans lah, saudara. Allowance layanan sentiasa, kemudahan pemulihan, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat jika berlaku kematian, faedah pendidikan. Jadi syarat daripada untuk kita membuat tuntutan Pekeso, pertama sekali masih bekerja, masih aktif sebagai pencarum SOKSO dan dijangkiti COVID-19 di tempat kerja. Jadi kalau saudara yang masih bekerja dan ada potongan gaji, pemotongan untuk SOKSO, maka anda berhak jika berlaku kemalangan ataupun dijangkiti oleh COVID-19. Ya, saudara, itu yang sempat saya nyatakan kepada saudara, sebab semalam ada pertanyaan apakah SOKSO atau Pekeso ada menyediakan bantuan. Dia bukan bantuan merupakan prorata, tidak. Bagi mereka kes-kes tu boleh buat tuntutan. Tempohnya dalam 7 hari, saudara. Saya juga berterima kasih kepada Tan Sri Nur Omar. Kerana Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar, dia begitu cepat, begitu prihatin dengan apa yang dilakukan sekarang ni, tular pula dalam YouTube. Ini cara orang nak cari duit, saudara. Katanya beliau akan membuat satu laporan polis apabila namanya dikaitkan dengan permohonan pembiayaan pakej peniaga dan penjaja kecil MPPK yang diumumkan oleh beliau. Katanya dalam satu hantaran di Facebook, beliau menyatakan beliau tidak pernah melantik mana-mana individu untuk menguruskan pembiayaan MPPK. Jadi semua permohonan boleh dibuat terus kepada Bank Rakyat. Sebab memang ada dalam tular dalam media sosial, katanya boleh dapat pinjaman sampai RM50,000. Tapi dengan syarat kena bagi RM3,000. Ini scammer, saudara. Kalaupun tidak scammer, orang nak menangguk keuntungan. Jadi saya berterima kasih kepada Tan Sri Nur Omar kerana beliau segera menangani persoalan ini. Jangan main-main, saudara. Rakyat tengah susah sekali, macam-macam orang buat, saudara. Aduhai, lepas satu lah. Habis cerita penderitaan rakyat ni, satu hal lagi pula ni. Ni lebay di Kedah tu. Saya tengok dalam YouTube. Saya geleng kepala. Memang saya geleng kepala. Berdesuk telinga saya bila saya dengar cara Menteri Besar Kedah, Lebay Sanusi ni, cara dia menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Adun Kota Seputih. Itu Yang Berhormat Dr. Salmi Ahmad. Memanglah Dr. Salmi Ahmad dari Parti Amanah. Dia bertanya dalam Dewan Negeri Kedah. Dia bertanya apakah Yang Berhormat Menteri Besar sedar adanya tuduhan. Bukan dia menuduh pun. Dia minta apakah Yang Amat Berhormat Menteri Besar tahu bahawa adanya kejadian katanya melibatkan pihak yang menjadi sebagai yang menjadi konsultan bagi projek pembinaan asrama di Kedah yang menuntut wang
daripada kontraktor sampai 3-4 juta. Jadi dia sebagai wakil rakyat, dia menzahirkan pandangannya. Dia melahirkan persoalan. Masalahnya, ini lebay ni yang duk marah pasal apa? Seolah-olah dia nak membela pula konsultan tersebut. Tu dia kata, jangan buat tuduh-tuduh. Saya dah duduk. Berhenti. Saya tak bagi awak bercakap. Saya lagi termenung. Lebay ni tahu ke peraturan macam mana di Dewan Negeri, Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara yang boleh menghentikan seseorang bercakap ataupun memberi ucapan adalah speaker. Bukan Menteri Besar. Jadi kamu merasakan kamu sebagai Menteri Besar, dah duduk, saya tak bagi awak bercakap. Itu bukan kuasa kamu. Itu kuasa speaker. Saya geleng kepala lah bila dengar. Sebab itu saya katakan bukan senang saudara nak jadi Menteri Besar, nak jadi penjawat awam. Kena tahu aturan. Macam mana nak berucap, macam mana tingkah laku di Dewan. Bila saya dengar kata, dah, berhenti. Saya tak benarkan awak bercakap lagi. Yang boleh berhenti itu speaker. Kalau rasa tak sesuai, point of order. Bangun, point of order, Tuan Speaker. Ataupun Datuk Speaker, saya mohon supaya yang buat speaker menghentikan simpulan daripada meneruskan ucapan begitu kerana saya melihat adanya unsur-unsur fitnah. Bolehlah begitu. Ini tidak. Tiba-tiba, dah, berhenti. Saya tak izinkan awak nak bercakap, ini semua fitnah. Who are you? Jadi rosak perjalanan Dewan ni. Dewan yang mulia tempat. Dia sebagai ini wakil rakyat tadi tu, dia adalah menzahirkan apa yang dikerohkesahkan oleh rakyat. Dia wakil rakyat, dia berhak untuk bertanya. Kenapa kamu tunjuk kamu punya agak lebay ni itulah. Bila kita kata begitu, orang marah kat saya. Tapi saya tengok berdansing telinga saya. Ini tidak adalah peraturan. Bukan itu caranya. Yang saya dengar dalam YouTube. Saya rasa benda ini perlulah ditangani. Dan saya haraplah Datuk Menteri Besar, you must know your limit lah. Bahawa bukan artinya anda sebagai Menteri Besar, anda menguasai semua. Anda boleh menghentikan orang berucap, tak boleh. Yang boleh menghentikan siapa dia berjangkit perangai wabi Tangga Batu. Begitulah Saudara Nuraidah Kamarudin. Yang Tangga Batu dia Melaka, saya cerita lah kan. Ini saya tengok kadang-kadang. Malahan waktu Datuk Mukris selaku Adun Jitra, dia menzahirkan dalam YouTube tu lah saya dengar, dia kata bahawa susahnya rakyat di Kedah sekarang, terpaksa sampaikan mengail ikan, itu mencari ikan haruan atau ikan puyuh untuk dijadikan lauk. Begitulah sukarnya kehidupan sekarang rakyat. Jadi Yang Amat Menteri kena tahu, Yang Amat Menteri Besar kena sedar tentang kehidupan rakyat. Dia bangun, dia cerita, memanglah itu hobi. Lain dia tanya, lain dia jawab. Yang Muhammad Mukris menzahirkan kehidupan rakyat. Dapatan beliau, rakyatnya di Jitra terpaksa memancing ikan di parit-parit, di sungai-sungai untuk dijadikan makanan. Itu menggambarkan kemiskinan rakyat. Dia tahu, dia kata, saya dulu pun macam tu jugalah. Saya suka hobi tangkap ikan, kadang pipukat, kadang saya dengar macam tu, ya Allah, kalau ginilah keadaannya, macam manalah Kedah nak maju? Dia terpulanglah pada anda, orang Kedah, Cik Oi. Itulah lagak Menteri Besar yang pada. Orang nak bercakap, dia tak bagi. Saya minta maaf lah, lepas satu-satu. Ini saya melihat bahawa kadang-kadang politik kita ni memang bercempera. Dan kehidupan rakyat tidak disantuni. Akhirnya apa yang dilontarkan, apa yang disoalkan oleh wakil rakyat, dua-dua wakil rakyat tadi, seolah tidak dilayan. Tidak ada sentuhan. Kita mengharapkan agar ini dijadikan contoh dan tauladan oleh pimpinan kerajaan negeri yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Lihat bagaimana Yang Berhormat Datuk Syarani menyantuni setiap permasalahan rakyat. Apabila wakil rakyat bercakap, dia dengar. Kemudian kalau nak beri penjelasan, selepas semua dah bercakap, baru dia bangun. Saya nak sentuh apa yang dikatakan oleh Kota Tampan ke, oleh Yang Berhormat daripada Gerik ke, Yang Berhormat daripada Lumut ke, Yang Berhormat daripada Pasir Panjang ke. Dia cerita. Itu cara dia. Begitu juga saya lihat bagaimana Datuk Sulaiman Ali begitu bersopan menyantuni kehidupan rakyat apabila wakil rakyat bangun ataupun menzahirkan pandangan. Sepatutnya begitu. Bukan nak tunjuk kita ni hebat. Jawatan yang anda pegang tak lama, Pak Lebay weh.
Tunggulah nanti. Kalau rakyat buat keputusan baru hangpa tahu. Aduh. Saya tak mau menuduh lah nak kata lembaga ketum dan sebagainya. Saya tak nak menuduh saya. Tak, itu tak baik bagi kita. Tapi saya mengharapkan agar kesedaran menjelma dalam pemikiran, dalam kehidupan harian Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Kedah. Supaya rakyat tidak melihat institusi kerajaan di Kedah itu dalam keadaan cacar marbah. Itu saja bila saya lontarkan pandangan. Ni satu hal lagi, ni satu hal saya tengok pula tu ada pula tiba-tiba saja Menteri Komunikasi saya malah nak sentuh. Kalau bila saya sentuh kata saya ni sentiasalah memandang tak betul saja. Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa ni, beliau sebagai mantan Susah Agung UMNO. Saya menyatakan bahawa kadang-kadang nak cakap tu kena fikirlah. Benar, beliau adalah merupakan mantan Susah Agung. Tapi bila Tan Sri Anwar dia kata dia berpendapat hubungan UMNO dan Bersatu di peringkat nasional tidak renggang. Berikutan kedua-dua parti masih dalam satu kerajaan yang sama. Apa yang berlaku antara kedua-dua parti politik terbabit adalah lumrah politik. Jadi saya kata dia bercakap dari pihak siapa? Warga UMNO dah tak boleh terima dah Tan Sri. Tak payahlah nak disantun. Kita faham sekarang ni kerajaan hari ini pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri memang campuran tiga parti, iaitu PAS, PBM dan UMNO. Kita faham yang itu. Tapi nak menggambarkan bahawa antara UMNO dengan PBM ni masih boleh dicantum, bukan bekat berpatah arang, bekat rotan. Ini satu kenyataan yang bagi saya lah akan mengecewakan warga UMNO. Warga UMNO dah tak boleh terima. Itu cerita dia. Cuma bila dia kata saya rasa tidak renggang. Kita masih dalam satu kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita adalah satu gabungan beberapa parti termasuklah adanya Bersatu. Masing-masing sedang membuat pelarasan. Jadi biarlah proses ini berjalan secara harmoni kerana ini satu ketentuan yang tidak dapat dielakkan. Ini keadaannya saudara. Kadang-kadang nak tunjuk bijak pun bertempat. Jadi kadang-kadang begitu saya minta maaf lah. Saya sebelum-bolehnya kalau boleh memang saya tak nak bercakap lagi dah. Sesuatu yang menyentuh tentang batang tubuh Tan Sri Anwar Musa sebab teruk dah saya duk balun dulu. Sebab masalahnya ni lah. Kita dah tak boleh terima tentang PBM, dia masih lagi nak santun PBM. Itulah puncanya saya merasakan bahawa saya tak satu aliran pemikiran dengan beliau. Saudara, sebab sekarang ni saudara, kita harus memikirkan macam mana kita nak menyantuni negara kita yang terkenal, yang mempunyai mempunyai hasil bumi yang baik, tapi rakyat masih hidup menderita. Ini persoalan sebenarnya. Sebab itu kita merasakan segerakan pilihan raya, tuntutan rakyat supaya diselesaikan banyak masalah. Masalah rakyat yang miskin, masalah permohonan untuk mendapat bantuan yang dijanjikan tak kesampaian. Jadi the only way adakan pilihan raya, biarlah rakyat buat keputusan. Jadi banyak orang bertanya, bila sebenarnya pilihan raya? Malahan saya dapat tahu pula. Memanglah asalnya ingatkan dalam bila pertengahan bulan puasa nanti besar kemungkinan parlimen akan dibubarkan. Itu kalau mengikut daripada kehendak top 5 presiden, timbalan presiden UMNO, naib-naib presiden UMNO, dan saya mendapat gambaran bahawa besar kemungkinan parlimen akan dibubarkan. Tetapi dalam perjalanan Yang Amat Berhormat ke Qatar, rupanya dalam penerbangan tu katanya, saya tak tahulah katanya, yang sampai kepada saya katanya ada pihak yang melobi supaya Yang Amat Berhormat menangguhkan pilihan raya ini ke tahun 2023. Yang minta nangguh dia menteri lah saudara. Mungkin dia merasa tidak yakin bahawa dia boleh menang satu hal, ataupun dia tidak yakin bahawa dia akan dipilih semula. Ini gambaran yang saya dapat. Jadi saya harap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak payah dengar lah. Tak payah dengar cakap keliling kelalang. Kerana kalau Yang Amat Berhormat tidak melaksanakan apa yang dituntut oleh ahli-ahli perwakilan dalam Perhimpunan Agung UMNO baru lalu, maka mereka akan merasakan ini berlaku lagi pengkhianatan. Kerana bila you menolak kehendak wakil ahli, sedangkan anda dah berkata bahawa setaat pun dia tidak akan melewatkan pilihan raya di hadapan perwakilan.
Kalau dilewatkan pula nanti, rakyat kata ni apa benda ni cakap ni. Ini orang kata khianat lagi. Ini masalah. Apa yang diputuskan oleh perhimpunan, apa yang diputuskan oleh Majlis Tinggi, patuhlah. Ini bukan soal siapa nak kejar jawatan, tak payah. Presiden UMNO dah bercakap dalam secara terbuka. Datuk Ismail Sabri jaga kerajaan, beliau jaga parti. Masih tak jelas lagi? Tak tahulah saya. Jadi dalam keadaan sini sekarang ni, saudara, saya melihat banyak orang, pihak-pihak yang cuba melengah-lengahkan. Dan bila kita melengah-lengahkan pilihan raya ni, maka memberi kesempatan pada pihak-pihak lain untuk mengukuhkan kedudukan. Sudahlah sekarang ni pula ada pula Rafizi pula sudah datang ni dengan dia punya macam-macam cerita dongengnya. Macam-macam saya dengar. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Kononnya cuma dia saja yang betul. Sedangkan kita tahu apa jadi bila negara diperintah oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kesan daripada ancaman ataupun cara beliau berkempen, rakyat terpengaruh, akhirnya tunggal langgang je negara ni. Saya haraplah. Jadi Tok Man Bakar ni, Datuk Abdul Rahman Bakar, dia hantar khidmat saya. Dia ni kan mengaku bahawa dia tu penghasut negara. Dia memang mengaku dia sebagai penghasut negara. Jadi apa yang dia cakap kan tak payah cakap, tak payah percayalah. Jadi kata Tok Man, Datuk Rahman Bakar, dia kata kalau betul-betul dia berani, suruh dia masuk dalam kawasan Felda. Dia dah confirm kena balik dengan najis. Saya pun rasa begitu sebab warga Felda begitu terkesan apabila berlakunya peralihan kuasa. Mereka yang benar-benar terkesan. Jadi saya haraplah supaya warga dapat mendengar secara jelas. Nah, dia nak cakap apa lagi? Saya maaflah, bukanlah saya nak mengatakan lebih, tetapi di Sungai Petani saya dapat berita 500 orang ahli Parti Keadilan cabang Merbuk. Akhirnya mereka keluar. Ini musim lompat parti lagi. Mereka keluar daripada Parti Keadilan. Ini gambaran saya dapat. Ahli Majlis Tinggi MIC Kebangsaan Dr. T. Novalan berkata mereka mengambil tindakan itu setelah mendapati pucuk pimpinan parti itu di negeri Kedah khususnya tidak mengambil berat terhadap ahlinya. Selepas Pakatan Harapan tidak lagi berkuasa sebagai kerajaan. Jadi mereka bertindak meninggalkan PKR kerana percaya MIC Kedah dapat membela nasib mereka pada masa hadapan. Itu gambarannya. Jadi Rafizi nak cakap apa? Pulang, cakaplah. Saya agak menarik, saudara, bila saya membaca dan menatap tulisan sahabat saya, saudara Syabuddin Hussein. Agak menarik, saudara, agak menarik. Dia kata mungkinkah berlaku tariknya sokongan lagi? Kalau berlaku lagi, mana ini kali yang keempat lah pula. Kerana apa? Menurut saudara Syabuddin, setelah kalah dalam 2 pilihan raya negeri itu Melaka Johor, kabarnya Tan Sri Muhyiddin nampaknya seolah menyesal kerana melepaskan jawatan Perdana Menteri. Ini silap tu tulisan tu. Dia bukan melepaskan jawatan, dia terpaksa berundur apabila sokongan tidak lagi pada beliau. Sebab itu apabila beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka Perikatan Nasional kalah dalam 2 pilihan raya negeri. Itu benar. Sebab saya dah bercakap berkali-kali dulu. Selagi Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, mungkinlah parti itu bolehlah mencapai kemenangan di sana sini. Tapi bila beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka tidak ada lagi lah sokongan rakyat. Kerana tak ada apa nak tunggu. Nak harapkan parti ini benar-benar membela rakyat, tak ada. Sebab kadang-kadang pengundi ni pun kadang-kadang dia memikirkan kalau dia ni Perdana Menteri boleh jugalah disokong. Tapi sini tak berlaku dah sekarang saya. Politik negara, kata Saudara Syabuddin, secara umumnya masih terkepung dengan politik naungan. Siapa mana-mana parti politik yang memiliki kuasa sebagai Perdana Menteri, maka lebih berpotensi untuk dipilih oleh rakyat. Jadi kata Saudara Syabuddin, jika Tan Sri Muhyiddin masih memegang jawatan Perdana Menteri, bukan saja agak mustahil untuk Barisan Nasional menang dengan majoriti 2/3 di Melaka dan Johor. Malah keputusan mungkin mengulangi seperti kejayaan dalam PRN di Sabah yang lalu. Tapi segala-galanya sudah berlalu. Katanya menurut tulisan sebut bahawa Tan Sri Muhyiddin telah pun bertemu dengan Dr. Mahathir untuk mendapatkan sokongan agar partinya menarik sokongan daripada Datuk Ismail Sabri. Macam mana yang UMNO buat dulu, begitu juga katanya. Sebab jangan lupa saudara,
Kata Azman Ali, mereka mempunyai 71 orang ahli parlimen yang bersama dengan mereka. Kalau 71 orang tarik sokongan, memang hudumlah, memang meruyuplah. Tambah-tambah lagi pula apabila berlakunya kegagalan kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri mendapat sokongan dalam usul SOSMA di parlimen yang tak pernah berlaku. Jadi kerana itu, menurut Saudara Syabuddin, besar kemungkinan puak-puak daripada Perikatan Nasional ni akan menarik sokongan. Kalau ini berlaku, jangan terkejut. Sebab itu katanya dia bertemu, adakan pertemuan dengan Datuk Mahathir. Saya kata Datuk Mahathir dah berapa ramai sangat orang pejuang ni. Ada 4-5 orang. Kerana katanya kalau sokongan Datuk Mahathir, dia juga boleh jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya kata sudah-sudahlah. Saya secara peribadi lah, saya rasalah yang terbaik untuk Tan Sri Muhyiddin, yang sudah tu sudah. The time is over, enjoy yourself. Rawatilah cinta kasih bersama keluarga. Pergilah ke luar negeri ke. Duduk baik-baik dengan alam persaraan. Apa nak lagi? Bukan tak ada duit. Apa yang nak dikejar lagi? Usia dah lewat begini. Biarlah era kepimpinan ini beri pula pada orang lain. Adalah lebih baik jadilah sebagai macam Pak Lah. Jangan ikut style Datuk Mahathir, orang marah. Tak payah nak rebut dah. Benda dah lepas. Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin sekarang ni berehat. Musim orang pergi ke umrah, pergi bercuti ke umrah bersama keluarga. Zaman-zaman, waktu-waktu yang terluang, yang dulu keluarga tidak mendapat kasih sayang sepenuhnya kerana banyak waktu digunakan untuk menangani isu politik. Sekaranglah masanya untuk Tan Sri duduk bersama keluarga. Hiduplah dengan bahagia. Nak kata tak ada duit, cukup. Pencen ada, gaji ada, reta pun ada serba sedikit. Saya tak tuduh yang bukan-bukan. Keluarga pun dah okey. Jadi tak payah campur aduk lagi dengan politik. Ucapkan selamat tinggal pada kedua politik. Biarlah parti yang ada sekarang ni, pimpinan yang ada sekarang ni menangani kehidupan rakyat. Jangan dikocak. Jangan kerana kita akhirnya segala-galanya susah jadinya. Saudara Hamid Esok Ismi Rakyat, U-turn. Saya terpulanglah. Saya sebenar-benar secara saya tidak mahu untuk menyentuh. Di kalangan blogger, saya ramai kawan-kawan saya. Mereka nak, itu pandangan. Saya dah katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan kita pertikaikan. Dia berhak untuk melontarkan pandangan. Bagaimana sahabat saya, Saudara Syabuddin Husin? Saya tahu Saudara Syabuddin Husin ni adalah penulis. Dulu sama-sama bekerja dengan saya dalam dunia kewartawanan. Saya tahu aliran fikirannya. Dia lebih memihak kepada Parti Keadilan. Biarkanlah dia kata tengok tulisannya ada kebenaran. Ada yang agak menarik untuk kita bincangkan. Apabila dia mengatakan apakah mungkin berlaku penarikan kali ketiga ataupun keempat. Rasanya bukan ketiga ni, keempat lah. Mula-mula langkah Sheraton. Lepas langkah Sheraton, Tan Sri Muhyiddin. Lepas Tan Sri Muhyiddin, sekarang ni kalau langkah ketiga. Dan kalau berlaku, apakah kita nak cari lagi Perdana Menteri yang keempat? Ini pun satu masalah lagi. Saya melihat, sebab itu saya dah lontarkan secara besar kemungkinan jika ini berlaku, saya amat berkeyakinan. Dulu Yang Maha Mulia Tuan Agong, dia tak mahu lagi lah. Kadang begitu, dia kata perintah Mageran. Itu yang terbaik. Dia dah waktu ada setahun lagi, buat Mageran. Cari satu orang yang akan mentadbir negara macam mana era Tun Razak dulu. Jadi bila saya baca tulisan daripada Saudara Syabuddin, apakah berkemungkinan itu berlaku? Kemungkinan itu ada. Sebab dalam Perikatan Nasional juga sekarang ni masing-masing tak senang dengan cara kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri kononnya kerana tidak dilantik jawatan Timbalan Perdana Menteri macam saya katakan semalam. Ada pula di kalangan mereka nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi ini masalah saya sebenarnya. Sebab itu cara yang terbaik sama ada kita serahkan kuasa itu kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan tindakan perintah Mageran ataupun yang terbaik adakan pilihan raya semula. Serahkan balik kuasa itu pada rakyat. Berilah rakyat hak mereka untuk menentukan siapa pemimpin yang wajar untuk memimpin mereka untuk tempoh 5 tahun akan datang. Yang rakyat yakin. Cuma saya mengharapkan agar setiap pemain-pemain politik
Orang politik ni jangan bercakap bohong dengan rakyat. Masalahnya sekarang ni saya melihat anda banyak berbohong pada rakyat. Waktu saat nak dapat undi, macam-macam anda janji. Tapi bila anda berada di anjung kuasa, anda lupakan rakyat. Rakyat cuma melihat anda hidup senang lenang. Tapi rakyat macam mana yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cerita sedih rakyat. Rakyat yang kena saman, rakyat yang kena compound, rakyat yang tergolek dan tepi jalan kerana mencari kehidupan. Apabila ekonomi terus berterusan, tidak bermaya. Dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan kalau ada pilihan raya pun, berhentilah daripada memperjudikan kehidupan rakyat dengan angan-angan kosong anda. Anda adalah seperti seorang penjual ubat di tepi jalan. Saya berharap kita rasanya kita bubarlah yang terbaik. Saudara Razif Samad, saya bersetuju. Yang terbaik kita bubarkan parlimen, kita serah kepada rakyat agar rakyat menentukan siapa yang akan mentadbir negara ini. Rakyat sudah lenjan dengan kehidupan. Saya hari-hari saya terima, saya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Macam-macam persoalan yang tidak ditangani. Apabila masalah harga barangan terus meningkat, apakah rakyat yang salah? Kerana apabila pimpinan tidak mampu menangani perangai parasit-parasit lintah darat. Mereka ini sepatutnya disita, mereka ini sepatutnya dipasung. Orang macam ini tak berhak untuk diizinkan untuk berniaga. Kita mesti tegas. Ketegasan pemimpin itulah yang dinantikan oleh rakyat. Agar kehidupan mereka dapat kembali dipulihkan. Ini tidak. Pemimpin masih lagi senang lenang. Isu macam-macam isu berlaku. Rakyat terbiar. Saya amat mengharapkanlah agar Ahmad Mohamad, Datuk Ismail Sabri balik daripada Qatar tu, fikirkanlah sesuatu. Kalau perlu dibubarkan, bubarkanlah parlimen. Jangan risau. Kalaulah janji Allah anda tetap kekal sebagai Perdana Menteri, you are the Prime Minister. Tak payah nak ikut cakap orang keliling kelalang. You make your decisions yang terbaik untuk rakyat dan anda akan dikenang sebagai pemimpin yang benar-benar meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya. Pemimpin yang meletakkan kepentingan rakyat, itulah pemimpin yang disayangi oleh rakyat. Tetapi pemimpin yang meletakkan kepentingan dirinya, inilah pemimpin yang pasti akan dibenci oleh rakyat. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.